Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okey, cerita pasal bab apa ya? Bab kesihatan juga. Semalam baru lepas hantar kepada seorang Cina, kerana dia mengamalkannya. Masa tu beli penawar ni dekat Expo di RTC Gopeng. Lama jugalah kan. Tapi dia kata Alhamdulillah dia makan kan. Nampak? Walaupun dia nak beli satu. Bila sampai sana offer macam ni harga, terus beli dua. Tak cakap banyak dah. Kalau kita sayangkan kesihatan, kita tak sayang duit. Kan, betul tak? Ya, lepas tu dia bagi tahu ada saudara dia kan sakit kan juga kan. Tu cakap dekat dia memang boleh juga. Okey. Tu dah tak nak cerita dah yang semalam. Okey, sekarang ni macam biasa. Sesiapa yang ada penyakit resdung bolehlah mengamalkan penawar ni ya. Kerana penyakit resdung ni bahaya ya. Majoriti ramai pakai cermin mata, tapi masih lagi tidak faham kenapa mata boleh rabun, kenapa mata boleh silau, disebabkan apa. Itulah kadang-kadang kita ramai yang tak tahu. Okey, penyakit resdung ni dia boleh merosakkan mata, merabunkan mata, mensilaukan mata. Tapi ramai yang tak ambil tahu. Jangan ambil mudah sangatlah. Okey, jangan kita membazirkan duit untuk membeli cermin mata. Begitu juga macam orang yang penyakit lain tu. Jangan bazirkan duit sampai buah pinggang boleh rosak kan. Dah tahu buah pinggang kita dah rosak kan. Carilah penawarnya. Bila kita seorang je kita nampak buah pinggang rosak, janganlah kita amalkan lagi kan. Tapi sampai bila sampai bila. Inilah dia nak cakap, susah nak bagi tahu. Sesiapa yang nak penawar Allah, bagi tahulah ya. Penyakit resdung memang bahaya. Jangan biarkan. Hubungi 012 500 3936. Ulangi 012 500 3936. Hargailah kesihatan ya. Dia kesihatan dan juga ialah hukum menjaga kesihatan ni pun wajib hukumnya. Wajib, jangan kita biarkan. Kerana menjaga kesihatan ni hukumnya wajib. Allah tetap memberi pada hamba-hambanya ni. Tapi hamba-hambanya ni kenalah faham penyakit datang daripada siapa. Contoh kita ambil penyakit COVID-19. Penyakit yang paling besar, tapi yang paling kecil yang berjangkit ni penyakit resdung. Penyakit resdung yang berjangkit pun kita tak ambil tahu. Macam mana kita nak ambil tahu pasal penyakit COVID-19 ni? Penyakit yang paling besar. Penyakit resdung tu kena ambil tahu. Dia boleh merosakkan mata. Majoriti orang Melayu kita ramai pakai cermin mata kerana tak faham penyakit resdung tadi ni. Lendir keluar ke hidung, sesama.
kita panggil sesama, ayat moden, sesama. Bila lendir keluar daripada hidung, itulah penyakit resedung. Keluar daripada hidung je, resedung. Tapi kalau keluar daripada mulut, meludah namanya. Betul tak? Kita ludah. Nampak? Kita. Nampak? Keluar daripada hidung, semuanya ini. Tak adanya sesama. Okey. Air mata keluar, menangis kan? Keluarkan air mata kan? Daripada mata. Ada kita menangis keluar daripada hidung? Tak ada kan? Yang keluar lendir, hingus bila kita menangis. Itulah sebabnya kadang-kadang kita kena perlu tahu penyakit resedung ni. Tapi ramai yang tak ambil tahu. Itulah sampai bila kita nak membiarkan penyakit resedung ni menguasai diri kita. Contoh, orang yang memakai cermin mata. Okey. Yang semalam jumpa India tu. Umur baru 24 tahun. Ya. Sebelah 600, sebelah lagi 400 tak silap. Bayangkan kenapa tak sama kan? Mata kita semua sama. Kenapa power dia tak sama? Situ pun kita boleh kaji dah. Benda macam tu kita dah boleh kaji dah. Kan? Kita boleh fikir dah. Kalau kita yang ini kita, kenapa mata lain-lain sedangkan mata sama? Penglihatan pula lain-lain. Sedangkan sebelum pakai cermin mata penglihatan sama. Kan? Tak ada yang lain, tak ada lain-lain pula kan? Itulah sebabnya bila kita memakai cermin mata ni, kebanyakannya pasti akan rosak mata. Mata akan lagi bertambah teruk. Ada perempuan Melayu tu umur 19 tahun. Power dia berapa? 1000. Ada India tu jumpa, power dia sampai 2000. Bayangkanlah. Yang India tu jumpa dekat, perempuan India tu jumpa dekat Medan, dia kerja Medan kan. Tapi bukannya dah tua, muda lagi. Dalam 20-an, 30-an macam tu lah. Kan? Tapi kenapa kita duk pakai cermin mata? Buatlah perubahan untuk diri sendiri. Bukannya untuk orang lain. Kena fahamlah kenapa kita punya mata ni bertambah rosak. Kerana kita memakai cermin mata. Sampai bila kita nak pakai cermin mata? Tadi pun bagi tahu juga dekat budak tu, yang Melayu tadi itulah, yang umur 19 tahun tu. Ni amalkan ni. Pakcik pun amalkan makan ni, bagi tahulah kan, terus terang lah bagi tahu kan. Bawa van pun pakai cermin mata hitam, pandu kereta waktu malam. Nampak? Kalau kita nak test mata kita, pandulah kereta waktu malam. Kalau nampak tu, nampak jam, okey. Kalau tak nampak tu, jangan bawa ya. Amaran ya, amaran keras. Sesiapa yang tak nampak, janganlah memandu waktu malam pakai cermin mata hitam, jangan. Fikir-fikirkanlah. Sampai bila kita nak macam ni? Kan? Kadang-kadang anak ada 3 orang. Mak ayah pakai cermin mata, anak pun pakai cermin mata. Dah berapa ratus kita pakai membazirkan duit buat cermin mata. Sedangkan ada penawar yang Allah turunkan, tapi kenapa kita tak nak mengamalkannya? Itulah kadang-kadang sedih. Kita dah nampak dah. Kan? Kenapa ramai orang pakai cermin mata? Itulah penyakit resedung ni, dia akan merosakkan mata. Ada seorang tu, apa nama ni, kanser hidung. Kanser hidung ni pun punca daripada penyakit resedung. Apabila kita dapat kanser hidung, mata pun menjadi buta. Kena ambil tahu semua. Kena fahamkan semuanya. Bab penyakit kita kena ambil tahu. Kan? Lepas tu ada juga yang dulu apa nama ni, ada juga mak saudara kan,
mak saudara ni kecil manis. Kan, 2 jari kaki nak kena potong. Selepas amalkan penawar ni tak jadi potong. Nampak tak? Nampak dia punya dekat situ pun dah nampak dah. Jadi untuk apa kita ni kan membeza-bezakan lah penawarnya. Kita kena ambil penawar dia ni selama-lamanya. Selagi kita hidup kita amalkan, insya-Allah. Kan? Bukan kan kita ni nak cakap ya, berpesan-pesanlah kepada kebenaran. Yang tak tahu kita bagi tahu. Kan, dalam ni sajalah yang kita dapat bagi tahu. Mana-mana yang ada penyakit rabun, silau tu cubalah. Kan, ada pula penyakit lain, boleh cuba amalkan makan. Lagi satu orang kita yang tak tahunya, apabila kita ni ada penyakit kecil manis, darah tinggi, kan, dia bila kita amalkan makan ubat-ubat moden ni, dia akan merosakkan mata juga. Ramai yang tak tahu. Dia akan merosakkan mata juga. Sebab apa ramai orang kita tak tahu. Ramai yang tak tahu ni. Kan? Itulah kadang-kadang kita melawat orang yang sakit. Kita akan faham. Selagi kita tak melawat orang yang sakit ni, selagi itu kita tak akan 13 tahun melawat orang yang sakit ni dalam berapa tahun pergi ni berkunjung ke sana ke sini kan bagi tahu kan apa penawar yang terbaik. Setakat ni alhamdulillah kan, mana yang buah pinggang rosak tu alhamdulillah kan dah ada dah. Dia punya ni doktor pun kadang-kadang pelik kan, tapi dia doktor tak tanyalah kan. Itulah kita akan nampak perbezaannya. Kita jangan kata tak ada penawarnya. Selagi bumi belum kiamat, selagi itu ada penawarnya. Itu dah. Banyak kalau kita nak ambil tahu penawar dia ni banyak. Bukan sikit dekat dunia ni, banyak. Kita pandai pergi masuk hutan tu, akar-akar kayu tu. Orang dulu-dulu pun makan tu je. Sebelum adanya zaman moden. Betul tak? Kita kena ambil tahu semua ni. Kadang-kadang ramai yang tak ambil tahu. Kebanyakannya kita terlepas pandang. Terlepas pandang disebabkan kita tidak yakin kan. Tak ada orang yang nak menyampaikan. Siapa ada yang menyampaikan, tak ada siapa yang menyampaikan. Penyakit resdung memang bahaya. Bila jumpa satu orang tu, tak ada resdung. Ya, dia pakai cermin mata. Kuat ke resdung? Tadi yang budak tu tadilah, yang 19 tahun. Bila tanya dia, kan, kuat ke resdung? Tak ada resdung. Ini dah pakai darah mata, darah rabun, silau, itulah resdung. Makannya makanan laut, itulah resdung. Dia terus diam. Nampak? Bila tak tahu, kita jangan menjawab. Kadang-kadang orang Melayu kita ni suka menjawab. Kan? Kadang memanglah ramai menjawab. Taklah. Janji kita dah bagi tahu, kan? Itu sebabnya kadang-kadang kita ni, walaupun kita tak tahu, eloklah kita diam. Betul tak? Biar orang tu habis cakap. Okey, lepas tu dah ini, kita fikirlah sendiri, kan? Tapi itulah, kalau tanya juga tadi, mak pakai cermin mata. Pakai. Tanya mak, berapa power? Boleh bezakan. Nampak tak? Kita boleh bezakan. Contohlah, kita pergi jumpa kawan-kawan kita kan. Kawan kita ni duk pakai cermin mata, 4-5 orang pakai cermin mata. Kita tanya pada kawan kita, berapa power pakai cermin mata ni?
Selama ni kita tak pernah tanya kawan kita yang pakai cermin mata ni. Cuba kita tanya, kita pakai 200. Kawan kita pakai seorang 300, seorang 400, seorang 500, seorang lagi 700. Seorang lagi pula 1000. Bayangkan, kenapa lain-lain? Itu pun kita dah boleh bezakan. Kenapa? Kenapa sampai macam tu sekali? Tanya pula kawan, berapa tahun dah pakai cermin mata? Ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun. Tapi mata tak baik-baik kan? Itulah sebabnya kita kena cari apa masalahnya. Itulah masalah tadi cermin mata itulah. Dia bukannya memulihkan mata kita, merosakkan lagi mata ada. Kalau ada sesiapa yang duk makan ubat-ubat moden, memang dia akan rabun mata tu, carilah penawar yang lain, amalkan je. Mana kita tahu kan, yang menyembuhkan Allah. Kita nak melawan takdir dengan Allah, tak ada kuasa. Kita ni siapa dia? Kita dah tahu penyakit tu datang daripada Allah, kita cari penawar dia. InsyaAllah pasti boleh. Sampai bila kita nak macam ni? Kan? Dia kita kalau boleh, kita ni dalam hidup kita ni, makan perut kita nak isi, kan? Kesihatan pun kita nak isi juga. Dua-dua tu kena ambil. Itu je. Memang penyakit ni, walaupun kita duk makan untuk kesihatan, penyakit ni Allah uji, bagi uji. Itu je. Jadi sesiapa yang ada penyakit kecil manis, darah tinggi, jantung, stroke, buah pinggang rosak ke, tapi kalau buah pinggang rosak, jangan buat dialisis dulu. InsyaAllah pasti akan sembuh. Pasti. Sebab apa, dah ada yang mengamalkannya. Itulah, kadang-kadang kita tak nampak yang kat situ, kan? Tapi inilah dia, jalan yang terbaik, kita mencari penawar yang Allah turunkan. Itu saja. Kerana penawar itulah segala-galanya. Penawarnya sebagai perhantaraan. Tapi manusia ni sebagai perhantaraan juga untuk memberitahu, untuk berpesan-pesan kepada mereka yang tak faham ke ataupun belum tahu, kan? Kita bagi tahu. Jangan kata orang, tak payahlah, tak boleh, kan? Jadi sehubungan itu, sesiapa yang ada sakit, ada perlu kita nak pergi semua ni, kita mengamalkannya. Ni dia takkan habis, dia takkan mati terus. Selagi kita kita makan makanan laut, garanti ada penyakit rasdung. Tak makan makanan laut, kita makan ayam, sama je. Sama. Ada je penyakit ni, dia tak lari lah, dia tak boleh nak hilang lah. Nak kata hilang tu boleh hilang, tapi tunggulah kita dah meninggal, nanti memang satu penyakit pun tak ada. Ini adalah ujian. Ujian ni datang daripada Allah. Kita kena tahu juga, sama ada penyakit rasdung ni boleh hilang ke tak boleh hilang. Dia tak boleh hilang. Kena ambil tahu. Kalau kita nak makan nasi je, nasi dengan kicap, boleh ke? Apa rasanya? Ada yang susah makan nasi dengan kicap. Kicap pun sama juga, kan? Kicap ada udang apa semua, kan? Samalah. Jadi sesiapa yang ada penyakit rasdung, yang masih lagi memakai cermin mata ini, semoga mata kita beransur pulih,
tidak perlu memakai cermin mata. Inilah pesan-pesan daripada nasib Doremi. Nasib Doremi. Ini pun baru boleh live. Kalau tak tu dah sebulan kena sekat ni. Teruk betul. Tak apalah. Janji dah okey dah. Kan? Nampak mereka akan takut dengan kita. Wah. Okey. Sesiapa yang ada penyakit darah tinggi. Okey, siapa yang penyakit darah tinggi pula nak bagi tahu ya. Kenapa mudah sangat kena stroke? Mudah yang dia rosak. Ramai orang tak tahu ni. Apabila kita makan ubat darah tinggi tu, itulah puncanya. Janganlah kita mengamalkan ubat. Ubat ni memang dia akan merosakkan kita. Cari penawarnya. Kalau tak nak peri je, carilah pokok daun apa nama ni. Banyaklah kalau kita nak kena carilah. Carilah. Daun peri pokok kan. Cubit ya. Itu memang free lah. Tapi kita nak kena mencarilah, usahalah kita cari. Penawar ni dah siap dah. Dah ada harga apa semua. Dah ada halal, jakim apa semua. Jadi memang dah harga tetap kat situ dah ada. Tapi kalau kata mahal ke apa ke, nak free, pergilah petik daun-daun pokok. Yang ada ni pokok daun bismillah, boleh makan daun bismillah. Panggil ketum Cina tu. Boleh nak mencarilah pula kan. Kalau nak ada dekat rumah ni, ada dah pokok dia. Pokok daun bismillah ni. Kan? Boleh nak datang di rumah. Ambil je berapa banyak nak ambil, petik lah daun dia tu. Tak jadi masalah. Bukannya kena bayar pun. Kan? Kalau nak bayar apa salahnya kan? Kan? Betul tak? Bersedekah. Kata orang bersedekah. Tak salah. Banyak ni dah ni kalau nak daun bismillah. Datang je. Percuma je. Peri je. Petiklah sendiri. Tapi tak larat lah. Kita kalau duduk jauh nak datang sini. Minyak lagi. Betul tak? Ada dah siap. Dah siap. Okey dah. Kan? Dah ada. Tinggal kita mengamal. Harga memang tip-top, murah saja. Tak sampai 200, tak sampai 100. Nampak? Harga memang murah. Tapi makannya terus, insya-Allah kita akan mendapat ilmu. Ilmu yang macam mana tu? Okey, dapatlah kita mengajar orang pula, lepas tu membuat sambil-sambil tu dapat juga kita bagi penerangan kepada mereka. Kan? Betul tak? Betul. Ini satu ilmu juga ni kena bagi tahu. Ni dah 13 tahun dah. Alhamdulillah lah. Kan? Memang tetap mengamalkannya. Tetap amalkan makan. Sebab dah tahu penawar dia macam mana. Itu cakap, kita kena tahu. Kita jangan ambil samakan juga penawar dengan ubat lain. Tahu apa dia? Sebab apa penawar dengan ubat? Nak bagi tahulah sini. Tidak memudaratkan kepada kesihatan. Okey? Sesiapa pun boleh makan. Sihat. Yang sihat lagi eloklah kita amalkan makan. Yang sakit, kalau dia sakit, amalkanlah juga. Macam itulah. Tapi kalau ubat ni kan, tunggulah sakit. Tapi penyakit pula bertambah teruk. Itu beza. Nampak tak beza dia? Itulah ramai orang kita tak tahu perbezaan dengan penawar Allah. Ramai yang tak tahu nak membezakan.
Sedangkan diri kita ni sakit, bertambah sakit, penyakit sampai 3 serangkai, 4 serangkai, 5 serangkai. 4 serangkai tu buah pinggang rosak. Ni 3 serangkai kecil manis darah tinggi jantung. Dah 3 serangkai. 4 serangkai buah pinggang. 5 serangkai stroke. Itu dia. Ramai yang tak tahu lagi. Kenapa penyakit bertambah teruk? Kita fikirlah sendiri. Kan? Adakah ubat itu yang terbaik untuk kita? Bila kita, jika kita ubat yang terbaik, teruskan makan. Jika kita memikirkan penawar itulah yang terbaik untuk kesihatan manusia, banyak pokok. Daun nak mencarilah pula daun rama. Tapi kalau kita nak cari daun rama ni yang hijau yang hijau. Itu boleh untuk kecil manis, darah tinggi. Itu boleh dah. Rebus, minumlah air dia. Kena keringkan dulu macam lepas tu rebus saja cukup. Lagi apa nak bagi tahu tentang penawar ni? Ramai yang tak tahu lagi penawar ni. Untuk penyakit apa? Semua penyakit boleh. Siapa yang ada mengidap kanser pun boleh. Kanser apa? Kanser payudara ke, kanser usus ke, apa kanser lah. Yang ada kanser, nama kanser je boleh, insya-Allah. Kita tawakal dengan Allah. Selainnya Allah yang menyembuhkan penyakit. Dia yang tahu. Kan? Kita berserah pada dia, bukannya kita hari ni Awi ni jual ni bagus juga ni. Awi tolong ini ya. Jangan macam tu. Manusia tidak boleh menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Manusia ni sebagai perhantaraan sahaja. Tak semestinya yang menjual ni tak ada sakit. Ada juga. Penyakit resdung tetap semua orang ada. Jangan kita nak tipu pada diri sendiri. Tak boleh. Kalau kita tipu pada diri sendiri, apa yang kita dapat? Tak dapat apa pun. Dapat dosa, dapatlah, kan? Tapi apa pun tak dapat, kan? Apa nak tipu pada diri sendiri? Tak perlu itu semualah, kan? Tipu pun untuk apa? Bukan boleh menyelamatkan kita pun. Menipu secara jual beli ni menipu. Buat apa? Betul tak? Apa yang benar kita bagi tahu. Okey, ni macam mak saudara tu dua jari kaki. Memang tak buat apa nak tipu, kan. Tapi mak saudara dah meninggal. Kalau hidup lagi memang nak ambil video lah, kan. Terang pada ni, kan. Tapi dah meninggal, nak buat macam mana, kan. Dah ajal. Tapi itulah, sepatutnya kita elokkan kata jangan merosakkan diri. Itu dia yang pentingnya. Jangan kita merosakkan diri kita sebelum datangnya ajal. Itu saja. Lainlah kalau kematian tu kita kemalangan ke, kan. Itu lainlah, kan. Datang tak diduga, kan. Kan ajal ni memang datangnya apa nama ni, yalah, tak diduga lah, tak dijemput, kan. Jadi itulah nasihat daripada siapa ni, Parit Doktor, Dr. Awi lah, Dr. Awi. Okey, nasihat daripada Dr. Awi ni, kalau boleh adalah sebaik-baik untuk kesihatan manusia. Baiknya kita mengamalkannya. Okey. Justru itu
Apa lagi yang kita tak penawar ni? Banyak lagi lah. Okey, nak tuai bagi tahulah. Penyakit kecil tikus, denggi, malaria, TB dah ada yang mengamalkannya. Leukemia pun ada. Apa lagi? Tapi itulah, kalau kita dah sembuh, kita buat tak tahulah pula. Biasalah macam tu. Ni bukan nak kutuk bangsa sendiri. Orang Melayu kita memang macam tu. Dah sembuh, buat tak tahu. Biasa macam tu. Kan? Sakit je dia pun cari. Masa sakit baru dia pun cari. Masa sihat dia pun biarkan. Itulah kadang-kadang biasalah. Kan? Dah masak dah biarlah. Kan? Itu dah, janji dia orang dah sihat. Itu hari pergi hospital, jumpalah anak Cina kan, dia kena denggi. Dia dah masuk hari ke 4 hari. Dia cakap macam tu, 4 hari lah, tak silap, dah lama dah. Bagilah makan. Lepas tu tak ada dah dekat hospital tu. Janji kita dia dah sihat, keluarlah hospital. Itu je kita minta. Kan? Sebab dia membunuh kuman paling cepat. Ramai yang tak tahu. Kan? Setakat ni tak ada siapa yang nak komplain apa semualah. Lagi ambil adalah Cina itu hari pun yang kemarin pun dia ambil terus. Kan? Dia beli terus. Nampak? Kalau kita sayangkan kesihatan, kita mesti belilah. Kita dah tahu dah penawar dia tu. Tapi kalau kita sayang duit, susah kita nak bagi tahu. Susah nak cakap. Itu kadang-kadang bila ada yang kata macam ni, biarkanlah. Kita malas nak cakap banyak, nak sembang banyak pun biarlah. Kan? Asalkan dengan orang lain berjual beli, macam tu je. Tidak menghampakan. Dia pun sendiri cakap, tak ada ambil rekod. Ini dia pun tengah kerja. Dia kerja dekat bengkel kan, bengkel dia. Takkan kita nak sibuk nak ambil gambar, nak ni kan, tak payahlah kan. Kan? Dia itu hari sakit apa ya? Resdung dia pun kuat. Resdung. Lepas tu kaki bengkak ke apa bengkak dia. Tapi dia makan tu alhamdulillah lah kan. Itu yang kita nak. Macam mana mereka boleh mereka boleh ni balik kan. Ingatkan dia dah tak nak. Terkejut lah dia. Siapa telefon ni kan. Nombor tak ada. Kan. Lepas tu tengok angkat-angkat. Ini jual-jual itu lah. Yalah. Siapa ni? Lepas tu dia bagi tahu nama dia Akiong. Itu beli dekat masa beli dekat itu ada event itu dekat RTC kan. Baru ingat dia, nampak. Dah tahu dah kan. Kalau Akiong ni okey lah. Terus pergi hantar. Tak ada nak tunggu dah. Kan? Bukannya jauh pun, Gopin je. Bukan dekat Puspakom kan, dekat kan. Bukannya jauh, hantar terus. Nampak tak? Kat situ je. Macam mana dia boleh nak ini, kita kena ambil inilah. Kan? Kita jangan terlepas pandang. Penyakit resdung memang bahaya. Dia boleh merosakkan mata. Boleh buta lagi. Siapa yang pakai cermin mata yang 1000 power tu, buka cermin mata, pasti dia takkan nampak. Yang semalam India tu, dia sendiri cakap, kalau buka ni tak nampak. Habis dah 600. Sebelah tu 400. Dah tak nampak dah. Kalau buka memang buta. Memang tak nampak. Itulah masalahnya. Kita kena jaga mata kita ni. Allah bagi kita mata free je. Percuma je. Tak kena bayaran. Tapi kita tak nak menjaganya pula. Fikir-fikirlah ya. Sesiapa yang ada pakai cermin mata tu, kalau nak WhatsApp lah. Kan? Boleh kita boleh bagi ilmu lagi yang bermanfaat. Kan? Setiap penyakit ni pasti ada penawarnya. Jangan kita ego, jangan kita sombong. Kan? Kita tahu semua ni datangnya daripada Allah. Kita jangan sombong sama sekali. Jangan ego, tak perlulah amalkan penawarnya. Kita makan ubat je. Memanglah makan ubat lah, akhirnya badan menderita lah. Sabda Rasulullah
Rasulullah bersabda, menurunkan penawar penyakit bersumberkan yang dia haramkan. Adakah kita faham dengan ayat itu? Buatlah perubahan. Kalau kita tak adalah jawabnya. Memang takkan berubahlah hidup kita. Sampai bila pun kita nak yang moden. Dah tahu dah yang moden ni apa dia. Tak juga lagi terpulang. Itu hak masing-masing. Ya, hak masing-masing. Jangan kita dah teruk baru kita nak mencari pula. Kita dah merangkak kan, sampai buah pinggang kita rosak. Kita baru nak mencari. Tak guna. Sebelum kita sakit teruk ni, kita amalkan penawarnya. Selagi ada penawarnya, kita amalkan. Janganlah kita tunggu. Cina pun, Cina ada seorang je lah. Itu hari ada juga India. Lepas tu dia tak nak amalkan. Kita jangan paksa orang. Biarkan. Tak payah kita nak telefon hubungi dia balik kan. Tanya kan. Pasal apa tak nak makan. Mana yang faham, dia akan beli dia balik. Dia akan return, renew. Ya boleh lah tu. Dia akan ulangi balik dia makan. Nampak? Dia ulang balik. Dia beli. Hidup kat dunia ni, semua orang ada sakit. Penyakit apa? Itulah penyakit resdung tadi tu. Semua orang ada sakit. Tak ada yang tak sakit lah. Kecuali mati. Mati dah memang dah tak ada sakit. Yang hidup ni pasti ada sakit. Kita jangan nak tipu pada diri kita sendiri. Penyakit resdung ni memang bahaya. Penyakit resdung memang bahaya. Mana yang ada pakai cermin mata tu, buatlah perubahan. Kalau umur tu muda lagi, buatlah. Bukannya umur kita dah 50, 60, 70 kan. Kadang kita tengok orang yang umur 70 kan, tak pakai pergi cermin mata. Nampak tak? Jelas lagi mata dia. Apa yang dia makan? Tanyalah. Kan? Tu je. Kadang penyakit resdung ni, dia ada yang kuat, ada yang tak kuat. Bila yang kuat ni, itu yang mata rabun, silau kan. Yang tak kuat ni tak adalah. Tak adalah rabun, tak adalah silau. Yang kuat ni, kita pun tak tahu mana yang ni kan. Itulah sebabnya kita ni kena jaga kesihatan. Walaupun tengah sihat, kena jaga kesihatan. Tak perlulah kita tunggu sakit. Okeylah, sampai di sini sajalah ucapan untuk petang ni. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Sesiapa yang ada penyakit resdung tu bolehlah amalkan. Okey, penyakit resdung ni pecah 1000, muka pecah 1000. Tapi kita ni banyak. Itulah muka jerawat penuh ni, dengan jerawat batunya. Itulah kita tak boleh orang yang berjual ni dah lama, dia dah tahu dah kan. Dia pun ada orang tu dia nak tipu kan. Kuat ke resdung? Tak ada resdung tapi muka jerawat batu. Nampak tak? Nampak tak kat situ? Nak tipu untuk apa? Bukan dapat apa pun. Cakap je memang ada. Semua orang ada resdung ni. Cakap je. Tak salah. Ini tak mengaku, itu yang peliknya. Buat apa lah nak menipu? Dah lah menipu dengan orang, menipu diri sendiri pula tu. Dahsyat. Kat situ je pun dah nampak. Jadi sesiapa yang faham tu, alhamdulillah lah. Semoga kita sama-sama mencari ilmu, mendapatkan ilmu. Bukannya susah, senang je. Tapi yang susah ni kadang-kadang orang kita tak faham lagi kan. Dia fikir apa, orang yang menjual ni biasalah cakap macam tu kan. Tak. Dia tak semestinya semua orang jual ni dia cakap macam tu. Adalah kan. Kadang-kadang contohlah,
Zaman sekarang ni sibuk orang nak cari yang power je, power katanya. Tapi kita duk makan ubat. Ubat macam mana bila nak powernya? Kan? Memang akan lemah lolai. Kalau nak tahu ubat moden ni, memang akan lemah lolai. Kita ada sakit. Bukan ada kes lah ni. Kita ada sakit. Macam mana darah tinggi. Duk makan ubat. Lepas tu tanya dia. Dia tanya, ini boleh tak? Boleh tak? Okey tak? Kadang tergelak juga. Kadang nak beli pun tahan jugalah. Nak cakap lebih kan. Kalau boleh kita janganlah makan ubat-ubat moden. Kan? Cakap dia kan. Kalau boleh janganlah makan ubat moden. Kerana makan ubat moden ni syahwat kita akan lemah. Ni nak bagi tahu dekat orang lelaki kita ni. Makan je ubat moden, syahwat kita akan lemah. Habis dah. Tu habis dah. Rugilah kita masa depan kita. Betul? Hanya itu dadah je. Dadah dengan kimia je. Memang siapa-siapa yang kecil manis ke darah tinggi ke, kalau kita dia makan yang mengamalkan itu, habis. Habis dah. Kelakiannya dah tak ada. Kepada suami sayangkanlah isteri, ya. Kalau kita boleh, kita janganlah amalkan sangat ubat-ubat moden ni. Kerana ubat moden ni dia akan melemahkan syahwat kita. Sama je. Yang perempuan pun kena sama jugalah. Sama juga. Kadang ada yang tak tahu, ada yang tahu. Apabila kita mengamalkan ubat-ubat moden ni memang tak susah jugalah. Banyak yang kita akan dapat tahu. Orang yang makan ubat moden ni dia tahulah. Dia tahu. Malas nak cakap lah. Dia akan tahu sendiri. Jadi sesiapa yang ada penyakit darah tinggi, kecil manis, jantung, stroke, apa lagi yang teruk-teruk ni, apa saja sakit lah dekat dunia ni, masih ada lagi penawarnya. Boleh amalkannya. Kalau nak boleh hubungi. Tadi dah bagi nombor. Hubungilah kalau nak. Kalau tak nak pun tak apa. Tak rugi. Sendiri pun makan tu dah 13 tahun dah. Tak rugi lah. Orang tak nak kita makan. Betul tak? Itu saja. Senang je. Apa susah? Kita akan macam orang buasir pula apa? Buasir lah. Semelit pun boleh. Tapi kena makan masa lah. Macam contoh ada orang tu hari, dia kecil manis, darah tinggi, kecil manis. Kecil manis. Semelit. Banyak macam-macam ubat makannya. Ubat ini makan, ubat moden makan, beli pun makan. Bercampur aduk. Mana boleh? Dia kalau satu-satu je, tinggalkan semuanya. Yang moden-moden tinggal. Cukup satu je. Sebab penawar yang Allah turunkan ni, dia merawat semua penyakit. Cukuplah satu. Berapa nak banyak-banyak? Ini kita nak cari sana, cari sini, buat apa? Satu penawar ni untuk 1000 penyakit. 1001 penyakit. Wow. Betul ke ni? Betul ke ni? Amalkanlah. Kalau kita mengamal, dia melancarkan perjalanan darah, mencairkan darah. Tak perlu kita nak makan ubat cair darah untuk melancarkan darah. Tak perlu kita makan dah. Benda-benda macam tu kita nak cari, tak payah. Nak tambah darah, okey, contoh orang yang darah rendah pun boleh amalkan makan. Dia menambahkan balik darah kita ni. Mungkin darah kita ni kata kurang darah ni mungkin kebanyakan kita banyak makan ubat ke, ataupun kurang darah ni macam tak tahulah macam mana kan boleh jadi kurang darah ni. Kita boleh mengamalkannya juga. Ada dah itu hari dekat camp, dia darah dia kurang, dia belilah satu. Lepas tu dah seminggu tanya balik, okey ke? Okey dah. Alhamdulillah. Darah dah nak untuk apa lagi kan? Kita ni je. Ada cakap penawar untuk bermacam-macam penyakit. Bukannya penyakit kecil manis je.
denggi. Bukan. Semua penyakit. Kiranya kita ni tengok, betul ke ni? Betul ke ni? Jangan kata macam tu, kan? Hanya Allah saja yang boleh menyembuhkan penyakit. Itu je. Penawarnya sebagai perantaraan untuk manusia yang hidup di muka bumi ni lagi. Yang hidup, yang dah tak ada tu, tak adalah. Takkanlah ni kan, betul tak? Yang masih hidup. Yang masih hidup. Kita ni masih hidup, kita amalkanlah. Kan? Amalkan saja. Tak perlu kita tunggu sakit, tak perlulah kita nak ini. Penyakit resdung ni dia boleh, apa kata orang, selalu mata kita gatal-gatal kan. Itulah penyakit resdung. Muka kita gatal-gatal ke, seluruh badan kita gatal-gatal. Kita ada sakit kulit ke apa ke, boleh, semua boleh. Siapa yang ada sakit sopak tu, janganlah tunggu badan kita dah semua putih baru nak mencari penyakit sopak ni. Darah putih kita mati. Darah putih. Darah putih kita. Jadi boleh juga amalkan penawar ni. Dia untuk semua penyakit. Kecuali mati je tak boleh. Yang lain boleh. Janganlah kita ni, kita kena usaha lah. Kita kena usaha. Allah dah bagi kita rezeki dengan yang banyaknya. Kita tak nak juga, kita nak ini. Okey, terpulang lah kan. Itu hak masing-masing. Memang mana boleh paksa, lantak lah kan. Itu hak duit dia, hak dia, terpulang. Macam kita ni cuma menyampaikan je mana yang terbaik untuk kesihatan. Itu saja. Kan? Mana yang tersinggung tu minta maaf lah banyak-banyak. Yang ada terkasar bahasa ke kan, yang tersinggung kan, minta maaf banyak-banyak. Ini cuma nak bagi tahu, nak buka minda je petang kan, tu je. Sampai bila kita nak, contoh yang umur yang 40 tahun ke bawah tu asyik pakai cermin mata je. India tu pun rimeh ada. Dia umur 24 kan, dia pun rimeh nak pakai cermin mata. Tapi kita tengok macam mana dia nak ataupun tidak, kita tunggu saja kan. Kalau ada nanti, alhamdulillah kan. Dia nak buat perubahan. Tapi kalau dia tak ni buat tak tahu je, tak adalah, terpulang lah kan. Pakailah cermin mata tu 600 400, esok 800 600, yang sebelah 1000, sebelah lagi 800. Macam tu lah kan. Dia takkan sama. Sampai bila kita nak macam tu? Betul tak? Duit habis ke situ je. Penyakit resdung ni, kalau siapa yang tak tahu, memang tak ada lah kan. Jadi sekian dulu apa yang disampaikan ni. Kalau ada yang tersinggung tu, minta maaf lah banyak-banyak. Kerana kita nak membuka minda di petang hari ni kan. Dah lama dah kata orang baru boleh dapat live. Kena sekat tak apa kan, biarkan. Dia pun nak sekat-sekat lah kan. Tapi tetap macam ni juga, tak boleh ni, tak boleh live, kita gunalah video, foto. Lagi senang je tak? Tak payah nak live-live lah. Pun boleh, mana-mana pun boleh, janji boleh masuk kan. Ilmu boleh sampaikan. Macam tu juga kan. Okey. Sesiapa yang ada penyakit kecil manis, darah tinggi, jantung, stroke, penyakit resdung, apa lagi penyakitnya? Banyak penyakit. Mulut, letih. Ini ada yang stroke ni tak dapat, ada mualaf seorang. Tu yang tak dapat lagi tu. Aduh. Tu hari cari, dah sebut ni cari, dia dah ini kan. Hilang pula. Aduh, tak dapat nak carilah. Seorang tu ada mualaf tu. Buah pinggan dia dah rosak lu. Nak ambil nombor telefon. Tu lah, tak tahu mana syarat yang dia masuk ni. Dia share dekat mana, grup mana pun lupa lah. Tapi nak kena cari juga. Memang nak kena cari juga. Kita kena bagi tahu kan. Kita menyampaikan kan. Daripada dia meminta-minta kan, baik kita sampaikan dulu untuk dia bagi dia senang kan. Bagi dia pulih balik dia punya buah pinggang tu.
Kalau tidak, selama-lamanya buah pinggan dia akan macam tu juga. Buat dia lesen ni, buah pinggan dia akan kecut selama-lamanya. Tapi yang dah ramai makan ni, dia duduk kat Goping, kan? Alhamdulillah, buah pinggan dia dah kembang. Nampak perubahan. Jadi sesiapa yang masih lagi menunding jari tu, janganlah tunding jari tu sangat ya. Jangan, tak perlu kita buat macam tu, tak perlu. Ada baik. Okey, sekian dulu ucapan pada petang ni. Kalau ada tersinggung tu, minta maaf banyak-banyak. Kita sama-sama mungkin ada terasa kan. Okey, minta maaf banyak-banyak lah. Okey, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesihatan.